Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tentang pengenalan beberapa istilah fiqh. Kita berhenti hari itu ni yang ke-4 je kan? Tanda dah itu. Berarti itu Haji. Yang kelima nah, iaitu rukun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang kelima, rukun. Rukun ialah perkara yang wajib kita lakukan dan ia adalah satu juzuk daripada hakikat sesuatu perbuatan. Seperti membaca Fatihah, rukun dan sujud dalam sembahyang. Perkara-perkara ini dinamakan sebagai rukun. Yang kelima, istilah fiqh yang kelima ialah rukun. Ialah rukun, iaitu perkara yang wajib kita lakukan. Sebagai contoh, sembahyang dia ada rukunnya, berwuduk dia ada rukunnya, haji dia ada rukunnya. Dia adalah satu juzuk daripada hakikat sesuatu.
Maksudnya satu juzuk, satu bahagian daripada sesuatu ibadat yang hak kita buat. Seperti dia buat contoh di sini ialah membaca Fatihah. Membaca Fatihah, nanti kita akan jumpa nanti rukun-rukun. Contohnya dalam sembahyang di sana ada rukun kaulinya, ada rukun fi'linya, ada rukun qalbinya. Ada rukun qalbinya, ada rukun kaulinya, ada rukun fi'linya. Sebagai contoh, nanti kita akan masuk tajuk rukun nanti ni. Contoh, kita ketika kita nak sembahyang, dalam satu masa kita nak kena lakukan 3 rukun dalam satu masa. Sebagai contoh, berdiri bagi yang mampu, itu rukun. Rukun apa? Rukun fi'li. Lepas tu takbiratul ihram, rukun qauli. Lepas tu niat, rukun qalbi. Dalam satu masa kita buat 3 rukun. Ketika mana berdiri, itu disebut dengan berdiri juga termasuk dalam rukun, rukun fi'li ataupun rukun perbuatan. Maka masa kita nak takbir itu nanti kita akan sebut nanti dalam satu masa dia ada 3 rukun di sana. Ketika mana nak takbir, mesti nak takbir itu ketika berdiri. Nak niat ketika mana? Ketika berdiri. Jadi nanti esok kita akan jumpa besok ni, dia akan wa'mai dalil fa in lam tastati' tu, sekiranya kamu tak mampu, baru bertukar dalil pada hak rukun. Rukun fi'li tadi ni kepada tukarlah, tak boleh berdiri, maka kita duduk. Cuma hak pertama esok ni sekiranya mampu, niat ketika mana? Ketika berdiri. Kalau mampu, takbir ketika mana? Ketika berdiri. Jadi kalau kita mai nak sembahyang, kita mai duduk dulu. Sedangkan mampu tak kita berdiri? Kalau mampu, maka takbir itu tak sah. Niat juga tidak sah. Apabila tidak sah, sembahyang kita pun tidak sah. Itu dia sebut tu, rukun ialah perkara yang wajib. Tinggal sahaja salah satu daripada rukun, seperti membaca Fatihah, seperti rukuk, sujud dalam sembahyang, tinggal sahaja. Bukan kata tinggal satu rukun, tinggal daripada sebahagian rukun tu pun dah batal dah sembahyang kita. Sebagai contoh, rukun qauli iaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Fatihah bagi kita Imam Syafi'i dia ada 7 ayat, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, berakhir dengan waladhdallin. 7 ayat di situ. Sekiranya kita tinggal satu ayat, bukan kata satu ayat, kita tinggal sebahagian daripada ayat-ayat Fatihah ataupun huruf-huruf Fatihah, maka sembahyang kita tidak sah. Itu kita kena apa? Kena sempurna sungguh, bermula daripada Bismillah, bermula daripada ba. Kalau Bismillah kita pernah sebut dah sebelum ni, ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Fatihah, Bismillah tu dia ada 19 huruf. Bermula daripada ba sampai Bismillahirrahmanirrahim, berakhir dengan mim, 19 huruf. Tinggal salah satu daripada satu huruf, maka sembahyang kita tidak sah. Itu di sana juga nanti kita akan masuk nanti ni. Kalau Fatihah di sana dia ada huruf-huruf, kita kena bagi hak-hak huruf tu. Dia ada makhraj sebutan-sebutannya. Kalau ba lah. Selalu contohnya kita sembahyang, kita sambil lewa tentang bacaan Fatihah sebagai contohlah, kita dengar sedap dah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar, sedap dah. Allah Allah, kita pun jawab belakang. Sedapnya imam baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tinggal? Ba tinggal. Dia tinggal ba bukan banyak pun. Dia hanya ada 19 huruf. Hanya dia baca 18 huruf sahaja. Ba dia tinggal. Walaupun ba dia tinggal, maka tak sahlah sembahyang dia. Dia kena sebut satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kalau boleh, hak rukun kauli ke, ataupun rukun fi'li ke, rukun qalbi bak sembahyang ni, terutama sekali, berkait tentang hak rukun kauli ni, kalau boleh hak kita ni, bukan hak kita lah, hak orang lain kita insyaAllah lah. Ataupun kita nak memperbaharu balik, mai jumpa imam, mai jumpa ustaz-ustaz yang ada di kipat kita ni, mai jumpa dia. Ni dengar ni untuk imam saya nak baca Fatihah ni, sekurang-kurangnya ada penyaksian kita di akhirat besok. Sekurang-kurangnya kita duduk sembahyang ni, kita diakui. Kita diakui Fatihah yang kita baca tu betul. Mai jumpa imam akan ajak kita, ataupun imam akan dengar apa yang kita baca. InsyaAllah imam kata, ni bagus ni, boleh jadi imam dah ni. Yang tu okey lah. Kita mai jumpa duduk depan tu imam, ni saya nak baca ni. Maka kita baca, sebut huruf-huruf, sebab rukun kauli ni termasuk dalam rukun, maka huruf-huruf tu dialah kena baca. Sekurang-kurangnya kita baca tu, kita dengar di telinga kita sekurang-kurangnya. Kalau sik tu ada huruf dah, kita baca. Kadang-kadang sik jam tu macam bisik-bisik . Sedangkan hak bisik tu ada tak huruf-huruf keluar di badan mulut kita? Tak ada. Kalau ba tu bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau nanti kita sembahyang nanti ni, janganlah terlalu kuat. Kita baca tu biarlah kita baca dengar di kita saja. Habis ustaz, sebelah kita dengar tak? Sebelah kita tu mesti dengar lah kalau sembahyang jemaah. Maksudnya hak sebelah dengar tu harus sebelah kita tu harus dengar. Tetapi janganlah sampai kita baca tu mengganggu. Boleh menyebabkan berdosa pula kita baca kuat-kuat. Mengganggu orang baca. Jadi kita baca tu, kita dengar kita. Dan orang kiri kanan kita dengar dah. Dengar lah. Mestilah dengar. Dia duduk sebelah kita. Kalau sembahyang rapat-rapat macam dulu. Kalau sembahyang lah ni kemungkinan taklah dengar sangat. Jadi sekurang-kurangnya kita baca hak rukun kauli tu, baca bagi betul-betul dan sebut makhraj sebutannya. Kalau ha lah. Kalau ha pedas lah. Sebut bagi betul-betul. Contohnya kadang-kadang hak menjadi masalahnya hak bismillah tadi ni, ataupun salam. Salam yang pertama termasuk jaga juga dalam rukun kauli. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi salam. Dan kan Assalamualaikum warahmatullahi, bagi alif tu bagi huruf. Ataupun di sana contohnya Fatihah, dia ada berapa syahadah. Contohnya ada 14 syahadah. Kalau kat kampung dia kata apa? Tasyahud. Tasyahud, kita mengaji tasyahud. Hak tasyahud tu dia sekurang-kurangnya 2 huruf. Dia kena ada 2 huruf. Maksudnya kita kena tekan iya. Dia kena ada syahadah. Tu kita kalau boleh mai jumpa tuan imam kita, mai jumpa ustaz kita. Ni ustaz, ni imam, saya nak baca Fatihah ni. Sekurang-kurangnya kita ada orang yang dengar bacaan kita, dia memperakui bacaan kita, maka insya-Allah kalau kita dah diakui, maka insya-Allah sembahyang kita pun sempurna. Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullahi, salam sahaja. Sedangkan di sana dia ada Assalamualaikum warahmatullahi, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Hak rukunya Assalamualaikum. Sebagai contoh lah, kita dah buat contoh selalu. Tak tahan dah, sakit perut dah, ataupun nak tergentuk tak tahan dah, sekurang-kurangnya Assalamualaikum pun dia kentut. Sah dah sembahyang dia.
Habis tak nak kena bagi salam hak kedua dah? Tak salam dah. Salam hukumnya berdosa pula. Kita bagi walaupun salam hak kedua tu adalah sunat sekalipun. Tak boleh nak sebab apa? Kita berhadas dah. Contohlah, tapi tak berlaku lah. Contoh. Kalau berlaku, sakit perut dah tak tahan dah. Kalau bagi salam kedua, nescaya bertabak dalam masjid ni. Maka salam pertama sekurang-kurangnya, Assalamualaikum. Betul bangkit jangan sambung pula lagi dia gentuk, dia sambung lagi salam. Hukumnya berdosa. Sebab apa? Dalam keadaan berhadah. Ni berhadah ni kita akan jumpa esok ni. Dia itu termasuk dalam hak kita akan jumpa tentang bab bersuci esok ni bagi orang perempuan haid, bagi orang lelaki yang berjunuk ni. Hak ketika nak baca Al-Quran, ketika mana kita nak menyentuh Al-Quran, ketika kita mana nak menanggung. Contohnya orang yang berhadas besar. Kalau hadas kecil tak ada masalah apa, boleh baca Al-Quran, cuma dia tak boleh sentuh Al-Quran. Contoh berhadas besar ni macam mana? Nanti kita akan beritahu. Kadang-kadang kita tampil lewat, pegang Al-Quran, pegang meja, walaupun meja kita pegang, kalau dalam Al-Quran di atas tu ada Al-Quran, maka berdosa kita. Tu kita akan juta walaupun sampai saya sebut sikitlah. Sebagai kita jaga-jaga. Sebagai contoh orang perempuan yang haid, orang lelaki yang berjunuk. Contohnya ataupun dalam keadaan dia tidak berhadas kecil. Contoh dia nak mengangkat meja, sedangkan atas meja tu ada Al-Quran. Ataupun dia nak menanggung Al-Quran. Dia nak bawa Al-Quran sedangkan dia berhadas besar. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Macam mana kaedahnya? Mudah dia kita nak ingat formula dia. Saya nak sebut walaupun tajuk rukun ni, saya nak beritahu formulanya. Formulanya ada 4. Yang hak kata, kalau hak segi hak baca Al-Quran, di segi hak baca Al-Quran, 3 boleh, 2 boleh, 2 tak boleh. Kalau hak menanggung Al-Quran, 3 boleh, 1 tak boleh. 3 boleh, 1 tak boleh. Sebagai contoh, 3 boleh, 1 tak boleh. Sebagai contoh, kita akan jumpa nanti. Contohnya, kita nak pegang Al-Quran. Contoh dalam keadaan apa? Contohnya, Al-Quran ni ada di atas meja ni, Al-Quran. Sedangkan kita nak angkat meja ni, macam mana kita nak buat kaedahnya? Kita dalam keadaan berjunuk. Keperluan sangat kita nak angkat meja ni. Yang pertama, niat angkat meja ni, niat apa? Niat angkat meja. Niat angkat meja. Walaupun Al-Quran ada, Al-Quran ada, kita niat angkat meja. Al-Quran ada Ustaz? Memanglah ada, tapi niat angkat tu kata kaedah tu. Niat angkat meja. Boleh. Niat angkat meja, boleh. Yang kedua, tak ada niat apa. Angkat meja pun tak. Angkat Al-Quran pun tak. Ni atas niat kita lah. Yang pertama, kita ingat kaedah ni sampai bila-bila. Niat angkat pertama, niat angkat meja. Walaupun atas meja tu ada Al-Quran sekalipun, niat angkat meja. Yang kedua, niat angkat yang kedua tak ada niat apa. Angkat tak niat bakat angkat. Macam contohlah orang makan nasi betul bismillah. Jadi apa? Jadi benda tu benda yang selalu duk baca. Contohlah orang perempuan haid nak makan bismillah. Bismillah Al-Quran dah. Al-Quran tapi dia atas niat dia. Kalau tak niat jadi biasa, jadi tersebut. Benda tu biasa dah, tak ada niat apa-apa jadi dia baca selalu. Yang kedua ialah apa? Contohnya kita angkat meja. Yang pertama tadi niat angkat meja. Yang kedua tak ada niat apa. Boleh. Yang kedua pun boleh, tak ada niat apa. Al-Quran pun tak ada niat. Meja pun tak ada niat. Niat ni kosaklah hatilah niat. Yang ketiga, niat angkat Al-Quran. Hak ketiga, hak pertama niat. Yang pertama niat angkat meja. Yang kedua tak ada niat apa-apa. Yang ketiga, niat angkat meja, niat angkat Al-Quran. Yang tu boleh juga. Niat meja, niat angkat meja, niat angkat
Al-Quran. Dua-dua niat yang tu boleh. Cuma yang keempat tak boleh. Iaitu niat angkat Al-Quran. Yang tu tak boleh. Kita kias kepada hak buat beg pun samalah. Yang pertama niat bawa beg. Yang kedua niat tak bawa apa-apa. Beg pun tak bawa. Al-Quran pun tak bawa. Yang ketiga niat bawa beg dan juga niat bawa Al-Quran. Sama juga kaedahnya. Cuma yang tak boleh niat bawa Al-Quran. Yang ni 3 boleh, 1 tak boleh. Ini bagi orang yang berjunuk dan juga orang yang haid ataupun orang yang hadas kecil contohnya kita ni. Cuma hadas kecil ni baca Quran boleh, hadas besar tak boleh. Boleh ingat no? Hak pertama ni. Yang pertama niat angkat beg. Kalau buat beg nah. Yang kedua tak ada niat apa-apa. Yang ketiga niat bawa beg, niat bawa Al-Quran. 3 ni boleh. Yang tak boleh niat bawa Al-Quran sahaja tak boleh. Baca pula, baca 2 boleh, 2 tak boleh. Kaedah sama aja. Kaedahnya sama saja. Cuma 2 boleh, 2 tak boleh. Yang tadi 3 boleh. 3 boleh, 1 tak boleh. Yang baca 2 boleh, 2 tak boleh. Apa dia? Yang pertama niat zikir. Yang pertama niat zikir. Orang yang berhaid, orang yang berjunuk niat zikir. Sebagai contoh apa? Doa. Rabbana atina fid dunya. Ayat Quran dah tu? Ayat Quran. Ataupun subhanallazi sakhkhara lana. Kan doa naik kenderaan. Ataupun duk makan tu. Bismillah. Sebut nama Allah. Niat apa? Niat zikir. Boleh tak orang perempuan? Boleh. Boleh tak orang berjunuk? Boleh. Yang kedua tak ada niat apa? Ni boleh juga. Tak ada niat, tak niat Quran. Tahu baca. Buh mulut bismillah. Duk ambil kuih, bismillah tak ada niat apa boleh. Yang ketiga, niat zikir, niat baca Quran tak boleh. Hak kata 2 boleh, 2 tak boleh. Hak tak boleh, niat baca Quran, niat zikir tak boleh. Niat baca Quran dan juga niat zikir, dua-dua niat yang ni tak boleh. Hukumnya haram. Yang keempat lagi tak bolehlah niat baca Al-Quran. Ni atas niat kita lah. Esok kita akan jumpa. Saya akan ulang balik lah kaedah ni. Semuanya. Lepas ni kita tahulah nak baca Quran tu kita nak kena macam mana. Niat kosak lah. Kosak dalam hati kita. Baik. Dia kata seperti membaca Fatihah, rukuk dan sujud dalam sembahyang. Inilah rukun. Perkara-perkara ini dinamakan sebagai rukun. Dinamakan rukun. Itu kita kena sempurna sungguh nanti ni. Kalau sembahyang dia ada 13 rukun. Ada sebahagian kata ada 14 rukun. Hak sebahagian kata ada 17 rukun. Yang mana satu Ustaz? 3 betul. 3 betul. Hak 13 pun betul. Hak 14 pun betul. Hak 17 pun betul. Cuma penyusunan tentang hak tumak ninah tu lah. Setengah tumak ninah tu rokok, tumak ninah, tidak tumak ninah, sujud tumak ninah. Duk antara dikira satu lah. Dikira sekali lah tu. Dikira satu lah. Hak kira 17, rokok, asing, tumak ninah. Asing. I'tidal asing, tumak nina asing. Sujud asing, tumak nina asing. Duduk antara 2 sujud asing rukun, tumak nina asing. Tu ada seorang sahabat Nabi suruh Nabi sembahyang, Nabi suruh dia ulang sehingga 3 kali suruh ulang. Suruh 3 kali maka dia pun tak tahu dah. Maka Rasulullah ajak dia, maka hendaklah kamu rokok dan menyempurnakan rokok kamu. I'tidal menyempurna nanti dia akan buat mai dalil fa illam tastati' sekiranya kamu qaidan tatma'inna dia akan buat mai dalil esok ni, iaitu dalam keadaan diam. Termasuk juga dalam rukun. Rokok satu rukun. Lepas tu tumak ninah juga adalah rukun. Tu kita tengok dulu di mana di Indonesia yang sembahyang tarawih 7 minit 20 rakaat. Tak tahulah sembahyang macam mana. Mazhab 7 minit ni kot. Maksudnya kita Imam Syafi'i memang batal dah sembahyang. Kita kena menyempurnakan rukun-rukun tu. Baik.
Yang keenam, yang keenam syarat. Syarat ialah perkara yang wajib dilakukan tetapi dia bukan satu juzuk daripada hakikat sesuatu perbuatan. Bahkan adalah muqaddimah permulaan. Syarat ni ialah muqaddimah. Benda tu bukan termasuk hak kata kita sebut hak rukun tadi ni. Dia kata bukan satu juzuk daripada hak perbuatan tu. Cuma dia hak syarat ni dia buat perkara-perkara ni muqaddimah sebelum kita nak semayang. Kena mencemuna tu disebut ni, maksudnya dia ada syarat. Ada syarat sah, ada yang wajib sah. Ada yang syarat sah, nanti kita akan jumpa ni syarat sah semayang dan wajib sah semayang. Maksudnya dia ada syarat dan wajibnya. Cuma disebut ni syarat saja ialah perkara yang wajib dilakukan. Tetapi dia bukan satu juzuk daripada hakikat sesuatu perbuatan. Bahkan ia adalah muqaddimah permulaan. Kita nak sembahyang, di sana ada syarat-syaratnya. Sebagai contoh, masuk waktu termasuk dalam syarat sah sembahyang. Contohnya, kita sembahyang maghrib, kita kata pukul 7 lah kita sembahyang maghrib. Tu 6:59 kalau kita sembahyang tak boleh lagi. Ataupun 6:59 59 saat. Tak boleh walaupun tak masuk waktu saat kita Allahu Akbar baru azan. Baru sana Allah baru masuk waktu, maka sembahyang kita tidak sah. Tu dia kena syaratnya masuk waktu. Yang kedua, nanti kita akan jumpa syarat-syarat sembahyang nanti ni. Contohnya menghadap kiblat. Contohnya menutup aurat. Contohnya bersuci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Termasuk dalam syarat sah sembahyang. Tidak menyempurnakan syarat-syarat ni, maka sembahyang kita tidak sah. Itu terutama sekali yang kena jaga ialah hadas kecil ataupun hadas besar lah. Ada nak terangkat hadas kecil, nanti kita akan jumpa itibari pada anggota-anggota tentu. Hadas kecil ialah itibari pada anggota-anggota tentu, iaitu muka, iaitu tangan, sapu kepala dan membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Ini kita kena menyempurnakan. So, bila kita nak buat nanti hak fardu wuduk nanti ni kita kena menyempurnakan sungguh. Menyempurnakan hak rukun-rukun, hak fardu wuduk dan juga menyempurnakan hak sunat-sunat. Nak bagi sempurna sungguh. Kerana apa? Disebab dia termasuk dalam syarat sah sembahyang kita. Syarat sah sembahyang kita. Kalau tidak menyempurnakan syarat-syarat tu, contoh hak syarat hak wajib kan, ada syarat ya. Ada yang disebut dengan hak syarat sah sembahyang, ada syarat wajib. Contohnya syarat wajib dengan Islamnya, hak syarat dia itulah. Hak sah ni hak syarat sah yang kita buat ni. Seperti berwuduk bagi orang yang tak berwuduk. Mengangkat hadas besar bagi orang yang berhadas besar. Cumanya berhadas besar itibari kepada seluruh badan kita, tidak terkecuali walaupun sebahagian yang paling kecil sekalipun. Ni kita akan jumpa nanti tajuk-tajuk ni pentingnya tahu. Walaupun kita nampak bersuci ya Ustaz angkat ada kecil dan angkat benda ni lah yang nak menentukan sembahyang kita tu sah ke ataupun tidak sah. Sebagai contoh kita akan jumpa nanti hendaklah kamu membasuh tangan kamu di atas kuku dan juga di bawah kuku. Hendaklah kamu basuh kaki kamu di atas kuku dan juga di bawah kuku. Kalau atas kuku insya-Allah, di bawah kuku agak macam mana kuku kita. Kalau di atas kuku insya-Allah boleh kita basuh. Di bawah kuku kadang-kadang kuku kita panjang pula. Ada benda-benda pula yang menghalang daripada terkena air walaupun air yang sedikit. Tu selalu saya duk sebut di mana-mana, duk ulang-ulang sebut. Kenapa? Sebab apa? Syarat kita nak sah sembahyang kita ialah suci daripada hadas kecil dan juga daripada hadas besar. Menyucikan, suci pada pakaian, suci pada badan dan juga suci pada tempat yang kita nak sembahyang, termasuk dalam syarat sah sembahyang. Dia sebut ni seperti
Dia kata berwudu. Seperti berwudu masuk waktu sembahyang dan menghadap kiblat. Dia buat 3 contoh di sini syarat, iaitu berwudu, menghadap kiblat dan juga masuk waktu. Ini termasuk dalam syarat. Dan juga akan dia buat mai esok ni, hak syarat-syarat lagi banyak. Semua ni sebagai contoh. Contoh syarat. Nanti dia akan buat mai tajuk esok ni, syarat-syarat sah sembahyang, syarat-syarat sah wuduk ni dia akan buat mai lain pula lah. Ini sebagai disebut dengan takrif ilmu fiqh dan sumbul ni, dia buat mai hak sikit, iaitu makna syarat. Dia kata seperti berwudu, masuk waktu sembahyang dan menghadap kiblat. Semua perkara tersebut adalah di luar daripada hakikat sembahyang, tetapi merupakan mukadimah. Dia bukan sembahyang lagi, dia luar pada sembahyang. Kalau kita tidak menyempurnakan syarat-syarat ni, maka sembahyanglah kita. Walaupun kita sujud seminggu sekalipun, walaupun kita sembahyang tu sampai dahi kita hitam sekalipun, sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak kena jaga sungguh-sungguh. Kita dalam keadaan apa? Contoh hak rukun-rukun kita akan jumpa nanti. Kita tak boleh nak beza yang mana hak rukun, hak mana yang sunat pun sembahyang kita tak sah dah. Tak boleh nak beza ni hak mana rukun, hak mana hak sunat. Tak boleh beza. Surah hak Fatihah ni rukun kan sunat, kita pun tak tahu, sembahyang kita tidak sah. Itu penting hak ilmu pengetahuan ni, sebab ilmu berkait tentang hak fardu ain ni hak kita sebut ada 3, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni termasuk dalam ilmu yang fardu ain, wajib pada tiap-tiap orang menuntut ilmu. Tu tempat kita kalau dah ada hak 3 ilmu ni, alhamdulillah pihak masjid dah lepas dah. Cuma hak kita ni lah kena pakat-pakat mai duduk. Cuma hak kita mai ni tahu belakang dah, hak tak mai tu. Hak mai ni insya-Allah lah duduk mengaji lama dah. Saya mengajak ni pun kat 6 7 tahun pun. Muka ni ada nampak sana pun. Dah bayangkan 7 tahun. Setengah-setengah tempat tu sampai 50 pengajian. Sini tak tahulah. Duk kira setengah tempat tu sampai 53 pengajian. 51 pengajian. Sini kan lebih kau cikgu no? Lebih lagi kau rasakah? Bayangkan. Tuan-tuan hak mai ni lebih alim daripada hak mengajak lagi. Cuma kita mai mengaji ni ulang kaji balik. Kita ulang kaji balik. Baik. Dia kata semua perkara tersebut adalah di luar daripada hakikat semata, tetapi merupakan mukadimah kebanaikannya yang mesti dilakukan bagi memastikan sembahyang tersebut sah. Kalau tidak, sembahyang kita tidak sah. Tu kita kena menyempurnakan syaratnya. Yang ketujuh, sunat ataupun al-mamdub. Sunat ialah perkara yang di luar tuntutan oleh syarak supaya melakukan, tetapi dengan tuntutan tak putus. Pelakunya diberi pahala dan tidak berdosa jika ditinggal. Cuma hak sunat ni, hak kita hak duk mengaji ni, kalau boleh jangan tinggal. Walaupun satu benda tu sunat. Kerana sunat tu menyempurnakan hak rukun-rukun. Kerana hak sunat ni yang kita buat ni menyempurnakan rukun. Kalau tuan-tuan tengok almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, tuan-tuan tengok dia berwuduk macam mana. Ketika mana dia buka pek ayat tuan, dia buka menggunakan tangan kiri, dia buh dalam tangannya, penuh tangan dia tutup peknya. Lepas tu dia basuh muka. Sebab apa? Sunat ya apa? Jangan membazir. Termasuk dalam benda yang makruh. Inna mubaziri lakana ikhwana syayatin. Bayangkan masa kita berwuduk pun kita jadi sahabat syaitan dah. Kita berwuduk tu, kita membazir tu, benda-benda makruh tu kalau hak kita makruh. Tetapi kalau kita guna hak wakaf, hukumnya haram. Kalau kita membazir. Kalau hak kita sendiri, hukumnya makruh. Hak rumah kita sendiri kalau membazir, hukumnya makruh. Tetapi kalau kita guna hak wakaf, maka boleh jadi haram pula. Walaupun Nabi kata kamu berwuduk dalam air yang banyak, dalam laut, dalam sungai sekalipun, jangan kamu
membazir. Sungai nak bazir macam mana? Abang kata Nabi suruh kita jangan bazir. Tuan guru ni Abdul Aziz Almarhum ni buka baik. Tuan-tuan buka pelan, boh dalam tangannya. Penuh tangan dia tutup, tuan-tuan dia berwuduk. Lepas tu dia buka pula. Oh, jaga sungguh ni kesempurnaan. Kesempurnaan wuduk. Apabila kesempurnaan wuduk, nanti kesempurnaan dalam sembahyang kita. Semua benda-benda yang kita buat hak sunat-sunat mempengaruhi ibadat-ibadat kita. Kalau kita tidak menyempurnakan hak sunat walaupun satu benda yang sunat. Benda yang sunat. Kita tinggal walaupun satu, maka tidak penyempurnaan sembahyang kita kurang sempurna. Tak dapat dah 100% yang disebut dengan 27 darjat. Kalau kita mai sembahyang berjemaah, nak bagi semua. Bermula daripada kita bangkit tidur sehingga kita dalam keadaan beribadat ni, kalau boleh, hak benda-benda yang sunat kita jangan tinggal. Contohnya hak sunat kita duk sebut selalu kan, umpama kalau kita makan nasi kan di sana ada lauk-lauk tambahan-tambahan. Itu yang melazatkan makanan kita. Kalau kita semata-mata makan nasi sahaja, ataupun makan nasi dengan satu lauk, dua lauk je, selera nak, kuranglah sikit. Tapi kalau kita buat semua aksesori dia, dengan ada ulamnya, ada sambalnya, ada ikannya, hias pula bagi nampak elok-elok, abuh pula tempat yang elok, kita makan pun selera, tuan-tuan. Tapi kalau kita buat lebih kurang, pinggan pun tak basuh, beja pun tak lap, kurang selera dah. Kuranglah nikmat dah makan. Sama juga kita nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak penyempurnaan hak sunat-sunat ni dengan berkomor, walaupun hak kita nanti kita akan jumpa kalau tengok dalam kitab-kitab lain yang hak contohnya hak berkat subuh salam, berkat tentang 4 mazhab tu, hak mazhab kita ni sunat ada hak sunat, hak mazhab kita ni sunat muakkad, tetapi yang mazhab-mazhab lain wajib bagi depa. Contohnya berkomor-komor, contohnya masuk ayat dalam hidung, contohnya bersugi bagi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya wajib. Depa tengok kita sembahyang tak, wuduk tak sah dah, awal-awal pun tak sah dah kita Imam Syafi'i. Contohnya Imam Hanafi 1/4 kepala. Imam Malik seluruh kepala. Sapu seluruh kepala. Kita Imam Syafi'i walaupun kena sorat pun sah dah wuduk kita. Tetapi kita nak kena menyempurnakan. Walaupun itu kita buat sah, tapi nanti dia akan buat mai besok ni, walaupun ada lebih, dalam kitab ni dia buat mai 18 sunat-sunat wuduk. Hak fardu wuduk ada 6, tapi penyempurnaan hak fardu wuduk tu ada 18. 3 kali ganda daripada hak fardu wuduk. Maksudnya apa? 3 kali ganda. Ada 18 sunat wuduk. Hak kita buat tu sunat tapi ada hak kita buat tu, hak imam-imam lain wajib mereka pegang. Contoh yang tadi kita kata, menyapu seluruh kepala. Bagi Imam Malik hukumnya wajib bagi mereka. Kita sunat. Ambil ayat. Sapu mai hak pada depan, buat mai belakang, buat mai pula ke belakang, hukumnya sunat. Kita buat, jangan kita tak buat. Dalilnya Nabi kata, kamu esok dibangkit dalam keadaan apa? Berseri-seri wajah kamu disebabkan basuhan wuduk, maka lebihkan basuh pada muka, pada tangan kamu hingga ke siku, kaki kamu hingga ke betis, dan sapu seluruh kepala kamu. Hak benda tu benda yang sunat, tapi hak bagi imam-imam lain wajib bagi mereka. Kalau boleh satu pun kita tak mau tinggal. Contohnya berkomor-komor, contohnya basuh tangan, contohnya membaca bismillah, contohnya kita dahulukan yang tangan, contohnya aku dahulukan yang kanan, basuh bertiga-tiga, menghadap kiblat, sebagainya. Jangan benda-benda makruh jangan buat. Bercakap-cakap ketika wuduk. Dalam keadaan apa? Maksudnya kita buat bertentangan hak sunnah, jadi hukumnya makruh. Kalau boleh hak benda-benda makruh juga kita jangan buat. Kenapa? Benda yang walaupun tak berdosa, tapi benda yang kita buat tu benda yang dibenci. Baik. Dia kata cuma yang sunat ni disebut ni. Dia kata oleh perkara ini yang ditutup syarat supaya melakukannya, tetapi tututannya bukan putuslah, ia bukan jazim macam wajib tadi ni. Tak putus, pelakunya diberi pahala.
Pelakunya diberi pahala dan tidak berdosa jika tinggalkan. Tak berdosa lah, cuma kita ni, hak kita tak salah ni, kata tak salah ni, walaupun kita kata, oi mana boleh, kalau bagi orang yang mengaji tak memang tasahuf, mereka tidak berhajat kepada pahala ni. Mereka hanya buat, mereka tak budi, buat perintah Allah je, buat perintah Rasul. Hak pahala surga neraka ni, itu hak milik Allah, Allah nak bagi. Itu hak kurnian Allah. Cuma bagi kita ni boleh tak orang awam ni? Boleh nak kita orang awam? Tak salah pun. Sebab tidak ada siapa yang boleh bagi pahala. Tidak ada siapa yang boleh bagi syurga. Nah, boleh sebab apa? Ini janji daripada Allah. Ini janji pada Rasul. Cuma hak peringkat kita orang awam ni macam kanak-kanak lah kita ni. Contohnya ayah kita suruh anak kita pergi kedai, kita bagi upah. Adik pergi kedai dia, abah bagi RM2. Kalau bagi RM1 dia tak upah sangat. Bagi RM2, bagi RM5. Oi laju lah. Lepas tu balik tanya abah nak suruh nak beli apa pula apa? Apa? Dia bagi upah. Kita lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau orang ngaji mutasawuf, mereka tidak berharap benda tu. Mereka buat kerana apa? Perintah Allah SWT. Kerana hamba Allah SWT. Maka Allah itu terserahlah pada Allah SWT. Sama ada Allah nak bagi tak bagi itu hak milik Allah SWT. Cuma hak kita ni, kita berhajat buat sesuatu kerana apa? Hak benda-benda ni dijanji oleh Allah, dijanji Rasul. Sebagai contoh kita sebut sebelum ni tentang sembahyang berjemaah. Contohnya Nabi kata as-salatul jamaah afdal min salatil fazzi wa sab'i wa ishruna darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Ni janji. Begitu juga Allah beritahu dalam Quran, wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar yang Allah nak bagi. Itu yang kita nak tu. Hak kita ni sebab itu janji Allah. Sebab ini janji Rasul. Kita buat, Allah Subhanahu wa taala nak bagi. Maka kita semangat dah nak buat. Semangat Allah nak bagi. Di sana esok ni ada tingkatan-tingkatan. Sebagai contoh kita mai pagi ni, esok Allah kurniakan syurga kita, mudah-mudahan amin. Di dalam syurga esok ni kadang-kadang tak sama kedudukan kita. Sebagai contoh Allah kata orang yang membersihkan rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala bina dia istana dalam syurga. Allah bina dalam syurga dia tu dengan mahligai, dengan apa? Kerana apa? Kerana dia membersihkan rumah Allah. Ataupun pagi ni kita main di syurga esok tak sama. Esok kita tanya awak, cikgu duduk tingkat yang tinggi, kami duduk tingkat mana? Oh, dulu hampa bagi RM1, aku bagi RM10, tak sama. Dulu hampa tak niat etikah, aku niat etikah. Tak sama. Dulu hamai maya kuliah subuh, hamai semayang subuh, tapi kuliah hang tak mai. Sama tak? Tak sama tingkatan-tingkatan tu. Dulu hang masuk masjid, hang tak semayang qabliyah subuh, hang tak semayang. Hang masuk pula, hang langkah kiri pula. Benda-benda ya. Benar kita nampak kecil, tuan-tuan. Langkah kiri masuk, kita nak langkah kanan. Nak masuk dengan baca doa sebelum duduk semayang sunat tahiyatul masjid. Semua benda-benda tu ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi dekat kita, nak bagi. Cuma kita nak buat atau mana? Tu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala takkan jemu kepada hamba-hambanya sehingga hambanya jemu dengan Allah. Buatlah, Allah akan bagi, Allah akan bagi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tu maha kaya. Maha kaya, Allah akan bagi. Balasan iaitu dengan pahala-pahala. Cuma kita duk sebut selalu sebelum ni, pahala-pahala yang Allah nak bagi tu, tak bolehlah kita nak bayang-bayang macam mana. Tak boleh nak bayang. Tak boleh sedikit pun nak bayang. Sebab apa? Kita duk sebut selalu. Sebab nilainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tak ada nilai hak dunia kita duk pulun siang malam ni. Sedikit pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak banding dengan setengah sayap nyamuk tu lebih berharga daripada dunia. Tapi salah tak cari dunia? Tak salah pun, carilah. Kerana apa? Dunia juga pula kita jadi orang kaya, kita guna kekayaan kita untuk jalan Allah. Tu orang yang mati minta pada Allah, ya Allah, Tuhanku, hidupkan
aku nak sedekah ya Allah. Kenapa dia minta pada Allah nak dia nak sedekah, awak dia tak minta nak sembahyang, awak lah tak minta nak mengaji, awak dia tak minta nak puasa, awak tak minta nak pergi Mekah ke apa, awak dia minta sedekah. Sebab dengan sedekah tu ganjaran 10 kali ganda, di tingkat 700 kali ganda. Sebagai contoh, orang yang menginfakkan masjid ni, pahala sembahyang dapat tak tuan-tuan? Ni pahala ni, pagi ni kita ada 100 orang pagi ni, orang yang buat masjid ni, pahala orang yang sembahyang pagi dia dapat tuan-tuan. Untung tak sedekah? Pahala orang yang sembahyang pagi ni, pahala orang mengaji pagi ni. Oi, tak tahu nak abang. Disebut dengan apabila mati seorang anak Adam, terputus malaikat kecuali 3, sedekah jariah dia. Dia buat sekolah agama tuan-tuan, orang duk mengaji sekolah tu, pahala dapat tak? Pahala. Tu kan kita dengar selalu bulan Ramadan, ingat tak? Orang yang bagi makan kepada orang buka puasa, pahalanya macam orang yang berpuasa, tidak mengurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Contoh dia bagi makan ni pagi ni orang puasa ni pagi ni 100 orang. 100 orang yang berpuasa tu dia dapat pahala, tidak mengurang sedikit pun. Kenapa? Kerana dia ada harta. Jangan kata, oh itu tak boleh ada harta. Kena ada harta lah. Guna kekayaan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu orang yang mati, dia pun minta supaya nak bersedekah. Kenapa? Pahala sedekahnya nu, pahala semayang pun dapat, pahala puasa pun dapat, pahala dia bawa pergi haji pun dia dapat tuan-tuan. Maksudnya apa? Dengan sedekah. Cuma sedekah tu tak madilah esok juga. Yang utamanya hak semayang lah. Walaupun tak sedekah ni pilihan banyak, semayang hak Islam tu penting lah. Tapi kalau dia sedekah tapi semayang tak boleh. Sebab apa? Semayang tu sebut dengan sebagai tiang agama. Semayang sedekah tak boleh lah. Macam hak kita sebut lah, almarhum Tuan Guru Abu Hasan Din Al-Hafiz, dia sebut semayang tu umpama kunci syurga. Sembahyang tu umpama buku akaun kita. Kalau amalan-amalan buat tapi buku akaun tak ada, dia kata, maka tak boleh simpan duit tu. Dia buat contoh. Dia kata contohnya, kita nak simpan duit, kita nak kena ada buku akaun dia. Nak pergi bank, dia kena buka buku akaun. Sembahyang umpama buku akaun tu. Buku akaun tu dia ada numbernya. Sembahyang juga. Kita nak amalan akaun kita juga, dia ada number. Apa dia numbernya? Tuan Guru kata apa? Dia kata numbernya 24434. Jangan nak pergi tikam pula lah. 24434. 2 sembahyang subuh dia kata, 4 sembahyang zuhur, 4 sembahyang asar, 3 sembahyang maghrib, 4 sembahyang isyak. Itu nama akaunnya. Tak ada yang tu, sebab apa? Hak amalan-amalan lain Allah Ta'ala takkan terima, nak kena jaga. Selepas dah mengucap kalimah syahadah ialah sembahyang. Baik. Sikit yang berhabis ni pelaku dia beri pahala dan tidak berdosa. Kalau tak buat tak berdosa, tapi rugilah. Buat jangan tak buat. Contohnya semayang sunat duha, semayang malam, puasa 6 hari di bulan Syawal dan lain ibadat-ibadat ini akan diberi pahala apabila dilakukannya, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Jika ditinggal. Cuma hak benda-benda contohnya semayang duha ni benda yang semua yang bagus-bagus belaka, sunat muakkad benda. Cuma nanti kita sampai tajuk ni, hak contoh hak benda sunat ni, kalau kita hak dah hak wajib, kalau pendapat Ibn Hajar dia kata hukumnya haram kita buat yang sunat. Kalau kita masih ada hutang dengan Allah berkait tentang sembahyang, buat yang wajib dulu, lepas tu baru buat yang sunat. Ni kadang pulung yang sunat, wajib tak buat. Buat yang hak wajib dulu, hak hutang kan kita ada hutang, kita ingatlah hutang dulu berapa. Kita ingatlah contohnya hutang kita dulu ni, kalau dulu ayah kita tak ambil tahu, hutang kita masa balik tu berapa, umur berapa. Sampai kita ingatlah sedang apa, kita yang tahu, oleh mana tahu, bini kita duduk sebelah kita pun tak tahu. Dulu-dulu ni, zaman-zaman jahiliah kita dulu ni, zaman lara-lara kita merata pulau kita pergi dulu ni, tak semayang ke apa ke, kita ingat kita buat jadual, kita buat catatan. Bermulai pada umur 15 sampai umur 25 tahun. Maka hak 5 tahun tu wajib kita kena qada sembahyang kita. Kalau sengaja, wajib segera qada dan wajib segera bertaubat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Hak sunat kalau rajin buat wajib dulu, kalau rajin baru buat yang sunat. Jangan duk puluh hak sunat tinggal hak wajib, syaitan gelak dia tipu kita. Dia kata sembahyang sunat hak wajib tak buat. Kena buat yang wajib dulu. Orang tanya pula, ustaz, kalau nak buat yang sunat tu hak mana dahulu? Buat yang fardu dulu kan ataupun yang buat yang hak qada dulu? Contohnya masuk waktu zuhur, hak mana wajib dulu? Kalau hak pendapat yang hak mutamad, dapat buat yang hak wajib, hak qada dulu, lepas tu baru buat yang fardu. Tapi hak pendapat yang Noel kata tak apa, buat yang hak fardu dulu, lepas tu buat yang hak qada. Tapi selalu kita ambil kedua tu lah. Kita buat yang fardu dulu, lepas tu baru kita buat yang qada. Sebab hak benda ni pun wajib juga, kerja juga wajib juga. Nafkah tu tanggungjawab kita juga. Maka kita ambil mendapat kedua, buat yang fardu dulu, lepas tu kita selangi dengan hak qada. Kita buat subuh satu qada. Sebab apa? Hak waktu qada dia tidak ada waktu tahrim. Buatlah waktu mana? Lepas waktu subuh, qada waktu subuh. Cuma jangan buat sini lah, nampak sangat lah. Buat di rumah lah. Tak kira buat ni tu, dia ada qada mayang tu. Pak Ustaz kata rupanya ada qada dah, buat di rumah lah. Buat zuhur, qada zuhur. Buat asar, qada. Kita buat jadual. Hari ni 20 hari 6 hari bulan 11, subuh satu. Zuhur tanda. Toto esok mati. Kita sungguh-sungguh dah. Sungguh-sungguh kita dah taubat. Kita azam nak qada. Sungguh-sungguh sebab kita tanda ni. Ni kita kadang qada, biar pilih esok pula lusa pula qada. Tulak. Sungguh-sungguh dah. Kita tak sungguh-sungguh kita nak ganti. Kalau sungguh-sungguh tuan-tuan, hari ni kita taubat sungguh-sungguh. Aku nak ganti ya Allah. Buat subuh tanda subuh. Buat zuhur tanda subuh. Kita tanda. Toto esok meninggal tuan-tuan. InsyaAllah hak lagi 5 tahun, 4 tahun tu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita. Tapi kalau kita buat lebih kurang 20 hak sunat hak sunat pula, tapi tinggal hak wajib. Baik. Jadi contoh ni semayang mana ni? Semayang mana dia? Semayang sunat duha, semayang malam, puasa 6 di bulan Syawal dan lain ibadat-ibadat ini akan diberi pahala apabila lakukan tapi tidak berdosa. Cuma hak kita dah buat sunat ni, kita ni tak ada qada. Ni hak main ni tak ada qada. Ni cerita hak tempat lain tu di Afrika tu. Ni semua tak ada qada. Mau okey tunai belaka tu kita buat sunat tu. Ni cerita hak tempat lain tu. Jadi kalau kita ada qada, dahulukan yang qada dulu insya-Allah. Jadi kita ingat kita berhenti tantu dulu. Dia kata selain pada perkataan manduk, perkataan sunnah, mustahab, tatawuk ataupun naf memberi makna yang sama. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan salawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.